Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat kita teruskan lagi bicara kita ataupun perbincangan kita dalam siri motivasi iman. Pada kali ini kita akan tadabbur beberapa ayat dari surah Fatir. Surah Fatir bermula daripada ayat 32. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang kategori manusia. Kategori manusia di atas dunia ni ada beberapa jenis dan diakhiri dengan beberapa peringatan ataupun amaran daripada Allah Azza wa Jalla supaya kita tidak lara ataupun tidak leka. Jadi para jemaah boleh tengok Quran surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dalam ayat ini kita terjemahan secara ringkas. Allah sebut summa awrasnal kitaba alladzina istafayna min ibadina. Kemudian kita itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Allah Ta'ala akan beri kepada siapa yang dikehendaki. Cuma dalam hamba Allah Ta'ala itu ada dua kumpulan. Yang pertama zalimun li nafsih, iaitulah ada hamba-hamba yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan maksiat dan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kumpulan yang pertama. Kemudian wa minhum muqtasid, dan di antara mereka yang pertengahan. Dia panggil kumpulan pertengahan ni kumpulan yang campur. Di masjid pun kita nampak dia, di tempat-tempat maksiat pun dia ada juga. Wal-iyaz billah. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Yang ketiga ni iaitulah ada pula orang yang laju cepat melakukan kebaikan
melakukan kebajikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Zalika huwal fadlul kabir, itulah limpah karunia Allah Ta'ala yang sangat besar. Jadi para jemaah sekalian, Allah sebut di sini 3 kategori manusia. Zalimul li nafsihi, orang yang banyak kesalahan daripada kebaikan. InsyaAllah kita harapkan fatrah ataupun peringkat ini telah berlalu. Sekarang ini kita akan tengok kategori yang kedua, iaitulah orang yang ada zikir dan ada juga campur-campur dengan perkara lain, duk mengumpat orang ke, ada juga pergi ke masjid, dan ada juga pergi tempat maksiat, wal-iyazubillah. Maka kalau kita masih lagi di tahap yang ketiga, yang kedua ini, kita kena lajukan, tinggalkan dia, dan kita akan duduk kumpulan yang ketiga, sabiqum bil khairat, iaitulah orang yang cepat melakukan kebaikan. Maka kata di para ulama tafsir, Allah SWT gambarkan di sini peringkat hidup manusia. Manusia ini akan lalu 3 fasa. Jadi kalau kita boleh daripada awal-awal lagi, kita duduk channelkan diri kita dalam kumpulan yang ketiga, kita kata alhamdulillah, tinggal lagi kita kena istiqamah di atas siratal mustaqim. Kalau orang yang masih lagi main tarik tali, sekali ke khairat, sekali ke maksiat, maka kita kena perkukuhkan tali iman kita supaya kita tidak ditarik ke sebelah kiri. Orang yang lagu awal-awal lagi tu, insya-Allah itu kita kata kita sudah bertaubat daripadanya. Kemudian ayat yang seterusnya, jannatu adnin. Allah Ta'ala gambarkan di sini syurga adni itu bagaimana pakaian-pakaian yang telah disebut, perhiasan dia lu'lu', zahab, emas dengan segala permata yang ada. Pakaian di sana pun harir, dan Allah Ta'ala peringat waqalul hamdulillah. Ini ucapan ahli syurga. Ahli syurga ni, orang dalam syurga, dia tidak ada lagi taklif. Tuan para jemaah kena ingat, dalam syurga kita tidak ada lagi taklif. Maknanya tidak ada lagi keberatan syarak, kena solat, kena puasa, kena buat tu buat ni. Syurga semuanya nikmat. Tetapi sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, tak lekang daripada mulut mereka alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan segala duka cita, segala susah kita dulu, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Maka para ulama mengatakan, kalau kita alhamdulillah setelah menerima nikmat, itu orang panggil balas. Contoh, kita lepas makan, kita kata alhamdulillah, benar tak? Kalau orang tak kata alhamdulillah lepas makan, ni kira berat benar dia tu. Selepas kita dapat apa-apa benda, alhamdulillah. Lepas kita tidur rehat, alhamdulillahil allazi ahyana. Kalau kita tak buat apa-apa, kita rehat, ya duduk relax, ya, tiba-tiba mulut kita boleh kata alhamdulillah, itu dia panggil darjat yang tinggi. Sebab sabiqum bil khairat, mulut itu mengucap syukur pada Allah Azza wa Jalla tanpa sebab. Mana tanpa sebab mutajaddid, sebab yang baru. Sebab Allah Ta'ala cipta kita, sebab kita hamba dia, itu memang sebab asasi kita hidup atas dunia ni. Kalau tak ada yang itu, tak jadi kan. Jadi para jemaah sekalian, sebab yang besar, sebab apa ni orang panggil syukur, semata-mata kita nak puji Allah Ta'ala, itu darjat yang paling tinggi daripada kita syukur kerana nikmat yang diberi. Jadi alhamdulillah, termasuk ahli-ahli syurga, mereka duduk dalam syurga, mulut dia sentiasa alhamdulillah, mulut dia masih lagi memuji Allah Ta'ala, memuji Allah subhanallah. Jadi kita atas dunia ini, kita jadikan mulut kita budaya, gaya hidup orang syurga. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Di antaranya zikir yang telah kita bincang dulu, iaitulah subhanallah. Cuba kata alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ni tak boleh lepas. Masa kita MOU dulu berapa kali sehari? 500 apa? Hari ni tak tahu ingat berapa dah.
Jadi para jemaah sendirilah masing-masing membawa diri. Ana hanya boleh memberi motivasi supaya zikir 4 kalimah itu tidak lepas daripada mulut kita, insya-Allah taala. Kena jam ke tak jam tengah jalan, yang pentingnya zikir kita berjalan, alhamdulillah. Selepas daripada dicerita kategori manusia dan nikmat syurga, bagaimana kedudukan ahli syurga, Allah Taala gambarkan di sini satu lagi kumpulan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Nauzubillah. Orang-orang kafir yang masuk neraka jahanam, mereka tidak akan mati dan tidak akan berakhir. Wala yukhaffaf, tidak diringankan azab daripada mereka. Maka dalam hadis yang sahih, Nabi SAW beritahu, apabila ahli syurga masuk syurga, insya-Allah, Allahumma ja'alna min ahliha, kata amin. Ya Allah, jadikan kita daripada ahli syurga. Bila ahli syurga duduk dalam syurga, wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Ahli neraka masuk dalam neraka, ketika itu mati dibawa, diletak di tengah-tengah. Mati sendiri itu dibawa mari. Malaikat tanya, ta'rifun, mu kenal ni? Ahli syurga kata, itulah mati. Tanya ahli neraka pula, mu kenal ni? Dia kata, itulah mati. Maka mereka sudah kenal mati sebab dia sudah berjumpa dengan mati. Kita yang belum kenal lagi mati ni sebab kita tak mati. Kalau kita mati nanti, kita akan jumpa dengan mati. Allah Ta'ala gambarkan, rupakan mati itu kabs, macam kibas, biri-biri itu. Bila ahli syurga tengok, dengan penuh gembiranya, ahli neraka wal'iyah tengok, ketika itu mati disembelih. Mati disembelih di hadapan dua-dua kumpulan tadi. Ahli syurga gembira sebab dia kata hayatun abadiyatun bila maut, hidup yang berterusan, tak akan mati lagi. Ahli syurga, ahli neraka bertambah duka cita sebab tidak ada lagi harapan dia untuk mati. Na'udzubillah. Tengok ni, wahum yastarikhuna fiha, ahli neraka duduk bertempik dalam tu. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Allahu akbar. Tuan-tuan, ayat ini jangan berhenti di sini. Balik rumah, buka ayat mana-mana tafsir yang kita ada. Malam nanti sebelum kita tidur, baca lagi ayat ini, biar kita terdengar-dengar di telinga kita, seolah-olah inilah laungan yang dilaung oleh orang kafir ini. Kita terdengar, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami daripada neraka, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami nak buat amal-amal kebajikan, bukan hak macam dulu dah, versi baru. Kita nak buat hak baik dah ni, tak nak jalan. Kalau kafir tak nak lagi jadi kafir, kalau ahli maksiat tak nak lagi buat maksiat. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala tanya balik, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Tuhan tanya, hei, bukankah sudah aku beri tempoh kepada kamu, memanjangkan umurmu untuk berfikir? Kita tengok ahli tafsir kata berapa umur panjang ini untuk berfikir. Waja'akumun nazir, dan telah datang kepada kamu pemberi peringatan, penghantar notis sudah ada. Kita ni apa-apa benda pun kalau dapat notis, baru kelang kabut dah. Notis rotek nak mati, sibuk pergi dekat JPJ. Notis apa sajalah, jumpa balik dengan doktor, maka kita pun sibuk nak pergi cari rawatan. Allah kata apa? Waja'akumun nazir, telah sampai kepada kamu peringatan. Fazuqu fama lizzalimin min nasir. Allah kata, rasakanlah, tidak ada bagi orang kafir itu segala pertolongan. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, ulama tafsir telah menukilkan kepada kita siapa dia An-Nazir dalam ayat ini. Kita tengok ada 8 perkara. Coba tulis. Ada 8 perkara. Yang pertama, An-Nazir di situ iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kedatangan Nabi itu dialah Nazir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikira Nazir sebab dia telah memberi peringatan kepada kita daripada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kita datang, dia telah beri kepada kita segala peringatan. Dalam hadis Nabi kata apa? Bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Dibangkitkan aku dengan nak kiamat dah dua begini. Mana dekat sangat. Hari ni orang duk sibuk. Oh, ni tanda-tanda kiamat ni. Pergi Mekah tengok bangunan besar. Betul, siapa tak kata tak betul? Kan? Pergi Mekah, bangunan besar. Oh, ni tanda kiamat. Kebetulan baru ni pula kita pergi umrah baru ni. Awal tahun kan, hujung tahun ni, hujan. Abi pakak duduk tular gambar. Nak kiamat. Bumi Mekah, Madinah, hijau balik. Macam-macam benda dah kita ada. Yang belum adanya, ma'adattalaha. Saya kalau orang hantar post saya, Ustaz tolong komen. Saya kata saya nak komen sepatah ya. Sebagaimana Nabi SAW didatangi oleh seorang badui. Pak Cik ni mari tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah SAW, mata sa'ah, bila kiamat? Saya rasa kalau tanya kita kena marah dah. Sebab kiamat ni tak ada siapa yang tahu tarikh dia. Kita tahu hari, betul tak? Hari tahu tak? Hari kiamat. Hari apa? Hari Jumaat. Tapi malam Jumaat tu tak apa nak tunggu kiamat juga. Ini masalah kita, bukan masalah dia. Bila Nabi dia ditanya Nabi SAW, mata sa'ah, Nabi tak marah, Nabi layan, Nabi kata, ma'adattalaha. Apa persiapan kamu? Itulah patutnya kita bila tengok tanda-tanda kiamat dah ada ni, apa persiapan? Tapi tanda kiamat sebenarnya ada dekat kita. Ini. Waja'akumun nazir, dalam ayat Quran ni kata, telah datang kepada kamu pemberi amaran. Ulama kata yang pertama sekali pemberi amaran Nabi SAW. Nabi kata, ana was-sa'ah kahataini. Aku dengan kiamat dekat. Maka Rasulullah SAW itu nazir, sebagaimana Allah Ta'ala sebut basyiran wa nazira. Tugas nabinya, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Maknanya tugas nabi itu syahid, menyaksi kepada apa yang kita buat atas dunia, dan dia juga membasyir, memberi khabar gembira kepada orang yang taat, dan nazir, memberi amaran kepada orang yang derhaka, wal iyazubillah. Yang kedua, tanda lepas ni kita nak tanya seorang-seorang ni, berapa ulama tafsir kata apa dia nazir itu. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu pun sudah dikira nazir, pemberi notis, penghantar notis kepada kita. Dalam surah Al-Haqqah Allah kata, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang terima surat tangan kanan, bergembiralah dia pada hari itu. Sudah ada. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, orang yang dapat surat amalan daripada tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kalau aku tak boleh surat notis ini baik. Al-Quran mali, dalam Quran itu sudah ada penuh dalam Quran itu dengan peringatan-peringatan, dengan segala perkara yang telah diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita baca Quran, kita tidak tadabbur. Maka ilmu tadabbur Quran ini ilmu yang sangat-sangat mustahak. Karena itulah saya gembira apabila masjid kita ni, sahabat-sahabat kita buat program kelas tadabbur. Kelas tadabbur, para jemaah kena ikut. Tadabbur berbeza dengan tajwid. Kita mengaji tajwid lama dah kan, duduk main ikhfa, idgham, itu nak baca. Tadabbur ni kita baca, dia panggil qiraah qalbiyah. Baca dengan hati kita, dengan akal pemikiran kita. Satu ayat, satu ayat. Macam kita ambil hari ni satu ayat yang kita nak bincang. Waja'akumun nazir. Ayat kita naknya waja'akumun nazir, satu je. Nanti kita cari ayat lain pula. Apa pula ayat-ayat yang boleh kita cari satu sentuhan, yang kita boleh belajar ilmu tentang tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, tanda. Kata di para ulama yang ketiga, an-nazir di sini iaitulah man balagha sinnal arba'in. Orang yang sudah sampai umur dia 40 tahun. Dalam Quran sebut balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Kan?
sampai asyuddah maknanya umur matang. Bila bermula? Balagha arba'in, apabila dia sudah sampai umur 40 tahun. Ramai jugalah kita dengar orang-orang muda ni bercakap, dia kata saya ni kalau umur 40, umur 40 ni nak berubah. Kita kata cantik lah tu, tapi kena ingat kita tidak ada jaminan dari sudut malakul maut tunggu 40 baru nak bertaubat. Tidak. Ana banyak kali interview jemaah haji yang muda-muda. Jemaah haji dia pergi ke Mekah, dia dapat kota awal, umur dia sebelum 40 lagi, 30 lebih, pergi dengan isteri, ada yang pergi seorang. Di antara yang kita tanya, kenapa mari haji? Dan apa cabaran untuk dia mari haji? Ada sebahagian terbagi tahu, dia kata, Ustaz, kita nak sampai Mekah ni berapa tapis filter yang telah diletak halangan di hadapan dia hidup dia. Yang pertama sekali halangan daripada syaitan. Syaitan tak nak kita berubah awal. Umur 40 ni muda lagi, pergi haji habis 20,000, 30,000. Baiklah engkau tukar kereta baru, baiklah engkau maintain buat rumah dulu, baik, macam-macam. Maka itu yang pertama. Yang kedua dia kata, kita ni nak berubah awal, nanti balik kalau pejabat kita buat parti, buat majlis apa-apa, tak kalah nak panggil Pak Haji pula naik karaoke atas ni. Maknanya itu sekatan syaitan. Kamu kan kawan-kawan sendiri ni, minal jinnati wan nas pun macam tu juga. Artinya waja'akumun nazir, peringkat yang pertama sekali cuitan yang diberi kepada kita ketika berumur 40 tahun. Cukup dah tu. Kalau kita nak tengok para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dilantik menjadi Rasul ketika genap umurnya 40. Jadi waktu kita orang umur 40, jadi kita kena buat satu peringatan bahawa orang panggil pertengahan umur. Nak suka sangat pun tak pernah sabar dah. Dan sampailah masa kita buat satu perubahan yang baru di dalam kehidupan kita. Baik, takdir Allah SWT. Umur 40 sudah berlalu. Kita baru jadi ahli masjid, umur pencen dah. Sekarang ni pencen umur berapa? 60. 60 tu dipanggil pencen rasmi. Tak, kalau minta awal lagi boleh. Orang umur 60 memang disebut khas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tanda ni. Kita panggil orang-orang umur pencen. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala beri satu keuzuran dah kepada orang yang telah dipanjangkan umurnya sehingga sampai 60 tahun. Maknanya sampai umur 60 tahun dia masih lara lagi, masih tak mampu lagi untuk mendaftarkan dirinya sebagai ahli masjid, sebagai ahli, orang panggil ahli masjid lah, kita tak senang ya, bukan semestinya jadi AJK masjid. Mana ahli masjid ni, yang ana baca dulu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalil masajidi autad. Nabi kata setiap masjid itu ada tiang seri dia. Hak ni tiang masjid ni, hak besar-besar ni. Hak ni tiang seri masjid ni, siapa dia? Iaitulah orang yang sentiasa berada di masjid. Kumpulan ini kalau dia sakit, malaikat akan pergi ziarah dia. Kalau dia mati, malaikat akan pergi solat dia, akan ikut jenazah dia. Dan kalau dia hidup, malaikat akan bersama dengan dia. Jadi para jemaah sekalian, kita duduk di masjid ni di antara kita yang kita kena duduk di sini, duduk dalam sekali dengan majlis-majlis ilmu gini, iaitu orang yang duduk dalam bersama dengan para malaikat. Dan dalam amaran Nabi yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, a'maru ummati, umur umat aku ini baina 60 wa 70, di antara 60 70. Mana kalau kita kena letak umur kita ni, umur bermula umur mati kita 60 70. Jangan ayah saya 100 tahun. Kita tak kira yang 100 tahun tu. Yang pentingnya
apa ni, kelebihan Allah Ta'ala anugerahkan umur panjang itu besar sebab kita setiap hari kita ada peluang untuk menambahkan amalan. Para jemaah sekalian, setiap hari kita boleh tambah amalan. Maknanya hari ini kita boleh baca Quran 1 juzuk, hari ini kita boleh baca zikir 4 kalimah tadi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Berapa kali? 500. Anak letak 500 tu tuan-tuan letak sendiri lah pula. 500 tu kita nak letak minima. Kita tak ada kerja dah kan? Betul tak? Tak ada kerja dah kita. Kerja kitanya istilah orang sekarang dia panggil kerja RTM ya kita berlaku ni sekarang. Kerja RTM. Kau tak nak jawatan tu? Kena ambil dah jawatan tu. Dia panggil rehat tunggu mati, bukan RTM TV. RTM ni mana rehat tunggu mati. Kita kata rehat tunggu mati dengan memenuhi masa kita dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadat tu yang sangat penting. Masa kita biar setiap kali masa berlalu, tengok tu ayat kita kata tadi, wahum yastarikhun rabbana akhrijna, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Nak apa lagi? Orang yang masuk dalam kubur, mereka bercita-cita kalau boleh balik ke dunia, nak tambahkan lagi 2 rakaat salat, nak tambah lagi beberapa beringgit sedekah, nak tambah lagi sedikit amalan. Kita yang masih lagi berada di atas dunia mempunyai masa yang cukup untuk mengambil bekalan. Ingat, bagi orang umur 60 tahun, azarallah kata di para ulama, Allah Ta'ala beri peringatan di sini, iaitulah jangan orang umur 60 jangan lagi lara, leka, kalau boleh kak, insya-Allah Ta'ala para jemaah sekalian, kita jadikan masa yang kita ada di sini betul-betul untuk beribadat, memenuhi masa yang telah beranugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang seterusnya, yang kelima, dia panggil al-masaib, musibah yang menimpa manusia hari ini. Kita duduk diam-diam, tiba-tiba kena musibah. Dulu kita sehat walafiat, hari ini penuh dengan apa ni, musibah ni macam-macam benda lah. Harta kita hilang ke, ataupun kita sendiri diunanya oleh orang, ataupun kita tak kena, alhamdulillah nikmat. Tapi kita tengok di mana-mana atas dunia hari ni ada berlaku. Pergi ke Syam hancur lebur, pergi tengok Yaman rusak binasa, Iraq ni yang itu yang perang yang Allah hantar mari peringatan. Jiran tetangga kita di Indonesia, Palu, apalagi yang terakhir ke Palu, belum pada tu macam-macam tsunami mari. Jadi kita kena ingat juga sebelah tu ya. Maka kita ambil peringatan bahawa marilah kita buat persiapan depan mata kita sendiri pun. Kalau duduk di hospital atau duduk di mana-mana, duduk tengok dalam surat khabar pun, kita akan nampak musibah yang berlaku, kematian yang banyak hari ini di atas jalan raya. Aksiden motor, lori, atas laut pun sama juga tenggelam, atas udara pun tenggelam. Yang keenam, masalah kesihatan. Kesihatan yang kita miliki ini nikmat yang besar daripada Allah Azza wa Jalla, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam peringatkan, Nabi kata dalam hadis, Nabi kata nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat ini ramai orang terpedaya dengan dia. Nikmat apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat dan nikmat mempunyai masa lapang yang banyak. Oh, saya dulu sibuk, tak sempat tu, tak sempat ni. Sekarang ni tak sibuk, kenapa tak sempat juga? Para jemaah sekalian, pagi-pagi kita kena kira. Allah anugerahkan kepada aku satu hari 24 jam. 24 jam kali dengan berapa? Kali dengan 60 minit 1 jam. Ahli matematik kata 1440 minit. Cuba tuan-tuan dan puan-puan jadualkan dalam 1440 minit apa yang telah kita masuk, apa yang kita susun. Kalau setakat macam tu juga, tak berubah-ubah juga, belum pencen lepas pencen sama, belum 40 dengan lepas 40 pun sama, sebelum masa kita sihat dengan sakit pun sama, kita mengatakan kita telah mengalami kerugian yang sangat besar. Kata di para ulama, kerugian yang besar ya apabila berlalunya satu hari tidak meningkat ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Yang ketujuh, maut al-aqarib. Kita akan nampak ramainya keluarga kita sudah mati. Sekejap kita pergi tengok, kubur, ini ayah saya, ini nenek saya, ini atuk saya. Tak lama lagi ini saya. Gitu lah. Maknanya kita tengok kematian keluarga, kita kena ingat bahawa kita juga dekat dengan kematian. Maka Nabi SAW ajar kepada kita supaya aksiru min zikri hadimil lazat. Nabi bagi tahu, banyakkanlah menyebut perkara-perkara yang boleh menghilangkan kelazatan hidup atas dunia. Apa dia? Zikrul maut. Ingat kemati. Dulu kita buat teka-teki kan. Tidak teka-teki juga soalan. Perbezaan di antara ingat kemati dengan takut kemati. Apa beza? Apa beza? Beza antara ingat mati dengan takut mati. Siapa boleh bagi jawapan? Boleh? Saya sikit. Dengar. Kena fikir sekejap. Takut mati dengan ingat mati. Apa beza? Dia kata tak ada beza. Kalau takut tak ingat akan mati. Kalau ingat mati takutlah. Tak. Dia panggil farqun daqiq. Beza dia halus je. Orang yang ingat ke mati, dia tak akan buat maksiat. Kan tengah nak buat maksiat ni mati, macam mana nak buat? Nak pergi buat maksiat, astagfirullahalazim. Kan mati masa ni? Dalam perjalanan kereta kita nak pergi kena aksiden, berat kita kan. Orang yang takut ke mati, dia tak nak mati. Marilah orang jual ubat apa pun dia beli belaka. Sebab apa? Sebab tak nak mati lagi. Sebab apa tak nak mati? Sebab kita tahu lepas pada mati berat. Sedangkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata mustarih wa mustarahun minhu. Nabi tengok orang mayat, Nabi kata mustarih wa mustarahun minhu. Orang ni rehat ataupun orang lain rehat daripada dia. Pelik. Sahabat tanya, apa dia mustarih Rasulullah? Dia kata bagi hamba Allah Ta'ala yang soleh, duduk atas dunia ni banyak masalah. Betul tak? Saya tak ada masalah. Tak ada masalah apa? Bangun pagi-pagi lepas solat subuh, kena cari makan. Kalau tak makan lapar, gastrik mari. Sudah makan, beratur ke tandah pula. Banyak cerita kita ni kan. Itu di mustarih. Maknanya orang mukmin, tambah-tambah lagi yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala, kalau dia mati, dia rehat. Orang mati tak sakit dah. Sakit nak mati je. Dia masuk dalam kubur, kita kata kubur tu sempit. Tapi dalam hadis Nabi kata yufsah lahu maddal basar. Orang yang beriman, kubur dia seluas mata memandang. Lebih luas daripada masjid kita ni lagi. Tak tahu nak duduk mana. Ada satu kumpulan mustarahun minhu, orang lain rehat daripada dia. Kalau yang mati tu orang tak baik, bila dia mati, orang kampung kata alhamdulillah, selesai masalah kita. Kalau tidak sekejap-kejap hilang dia punya tudung parik, tudung longkang pun hilang, apa benda pun hilang, cabut habis besi-besi buruk kat rumah kita, cabut kemudian dia tarik dia pokok ni kan. Bila dia mati orang kata rehat. Kita tak nak. Yang kedua kita nak mustarih, kita berehat insya-Allah. Yang terakhir para jemaah sekalian, tanda yang terakhir an-nadhir, iaitulah asy-syayyib, uban atas kepala kita. Uban atas kepala ni jangan dibuang. Kita ini naik uban susah hati. Sudahlah saya, tak handsome dah lah, tak smart dah lah. Dia datang tu tolong peringat. Setiap kali tengok cermin, Masya Allah, aku sudah tua. Bila sudah tua menghampiri destinasi, kita akan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah yang disebut oleh para sebahagian ulama tafsir, mengatakan waja'akumun nazir. Ada 8 an-nazir di sini. Ada berapa? 8 perkara. Coba ingat. Ulang balik nak dengar. Yang pertama, kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Yang ketiga, umur 40. Yang keempat, umur 60. Dan kita kan dia peringkat umur lain 60. Yang kelima, musibah. Yang keenam, masalah kesihatan. Yang ketujuh,
kematian keluarga, yang ke-8-nya uban. Wa ja'akumun nazir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peringatan yang diberi oleh Allah Ta'ala ini kita manfaatkan dalam hidup kita sebagai orang yang akan mengingat sentiasa kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Jadi dalam kertas yang kita bagi tu, dapat dah kertas nota tu, nota. Ni tuan-tuan kena ambil kertas ni. Ini dia panggil garis panduan untuk kita lakukan solat. Ana pilih dalam solat ni 4 jenis solat yang kita pilih. Yang pertama, solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni jangan ditinggalkan. Selagi ada solat fardu, adalah rawatibnya. Dia dua tu ya. Selagi ada fardu, ada rawatib. Rawatib yang muakkad 12 rakaat. 12 rakaat satu hari satu malam. Tengok carta dia tu. 12 rakaat itu bermula di mana? Bermula daripada subuh tadi 2 rakaat. Sempat ya? Sempat 2 rakaat tadi? Alhamdulillah. Kalau musim sejuk ni tak sempat lagi, berat lagi tu. Sebab subuh lambat. Kita nak ceramah pun kena pendek je. Dah naik matanda poin cerah dah. Cerah tak lagi. Nak lewat dah dari segi pukul. Nanti subuh awal lagi mencabar. Kemudian 4 sebelum zuhur. Ingat. Sebelum zuhur nanti ada 4. 2 selepas zuhur 8. 2 selepas asar dan 2 selepas 2 lepas asar ada? Tak ada. 2 lepas maghrib dan 2 selepas isyak. Berapa hari? 12. Tengok siapa dia dapat. Siapa dia jaga 12 rakaat ini, nascaya Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah mahligai di syurga. Masya Allah, tabarakallah. Nak ke tak nak mahligai di syurga? Siapa tak nak? Nak. Jangan jawab dengan mulut, jawab dengan rakaat. Maintain hari ni daripada pagi ni sampai isyak 12, insya-Allah sebuah rumah dapat. Saya namakan projek ini, dia panggil projek mega mampu milik. Sedap kan bunyi tajuk tu dah. Projek mega mampu milik. Tak mampu apa 12 rakaatnya bukannya banyak. Kalau 120 rakaat panjang juga fikir. Yang kedua, kita kena ambil salat duha. Salat duha ni paling kurang kita buat 2 rakaat. Bila paling awal kita boleh buat? Tengok tu. Selepas solat selepas naik matahari, tengok di kertas. Kita sekarang dah syuruk, belum lagi kan. Musim sejuk ni panjang. Contohlah saya kata, syuruk pukul 7.30 ataupun pukul 7. Kita kena tambah lagi 15 minit. Jadi 7.15, 7.45. Bila kita salat sunat 2 rakaat, tengok hadis. Nabi kata apa? Siapa yang solat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga terbit matahari. Macam kita hari ni lah, kita zikir sambil kita dengar kuliah kan. Bila naik matahari melintasi waktu larangan, kemudian dia solat. Waktu larangan itu saya letak minimal dia 15 minit. Kemudian dia solat 2 rakaat. Apa pahala kita dapat? Maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. 3 kali sempurna Nabi kita bagi. Ini pahala je ni. Jangan hari ni terus pergi berjabat tabur haji pula, cancel nak pergi Mekah. Boleh pahala pakai ambil masjid wilayah dia tu. Pakai tunggu sini letih kita. Solat yang ketiga dia panggil solat qiyamul lail. Solat qiyamul lail ni para jemaah, bila tarikh dia? Bermula selepas solat isyak. Kita solat isyak, kemudian kita solat ba'diyah isyak. Bermula di situ qiyamul lail sampai ke subuh. Solatlah apa pun, semuanya masuk dalam kategori qiyamul lail. Malam ni saya nak solat taubat, solat. Malam ni saya nak solat apa dia ni yang orang suka tasbih contohnya. Solat tasbih tu khilaf di kalangan ulama. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kita kata kita nak solat malam ni kan. Itu pun masalah qiyamul lail kalau kita buat malam. Solat apa sajalah, solat hajat. Cuma dalam qiyamul lail itu ada 2 nama khusus, 2 kategori khas. Satu lagi dia panggil tahajud. Tahajud ini biasanya solat ini berlaku setelah kita tidur, kita bangun, itu dipanggil solat tahajud.
Dan solat yang kita tak boleh tinggal, nama dia solat witir. Tengok solat witir, solat yang keempat. Solat witir ni paling kurang kita boleh buat 1 rakaat. Eloknya 3 rakaat. Cara dianya, kita boleh buat 2, kemudian 1. 2 rakaat, 1. Kalau kita rasa susah, buat 3 selalu boleh. 1, 2, 3. Tak ada tahiyat awal. Kalau ada tahiyat awal jadi maghrib. Dia tak ada tahiyat awal. Terus ya. 1, 2, 3, tahiyat 1 tahiyat, kita bagi salam. Boleh. Malam ni saya cukup rehat. Habis saya nak solat 5 rakaat. Boleh. Witir ni boleh. 1, 3, 5, 7, semuanya boleh. Ni ada orang tanya pula hak pesen baru pula ni. Dia macam-macam dia orang ni duduk cari format-format yang tertentu. Dia kata saya 2 rakaat saya solat belum tidur, kemudian saya bangun tidur nanti saya nak solat 1 rakaat. Jadi witir. Kita kata tidak jadi masalah, tapi eloknya tidak 1 rakaat. Buat 2 kemudian sama 1 lagi. Maka witir ni dia boleh 3 cara. Cara yang pertama, selepas kita solat Isya, kita solat ba'diyah Isya, kemudian kita terus solat witir, boleh. Saya malam ni tak larat ni, penat sangat, solat lalu. Ataupun kita sampai rumah kita tengah malam, saya kalau tidur ni tak bangun dah ni, bangun-bangun subuh, kita solat witir sebelum tidur. Yang afdal, yang terbaiknya solat witir kita bila? Setelah kita bangun tahajud, penutup salat malam. Nabi kata iza khiftas subh, apabila kita takut masuk waktu subuh, maka pada waktu itu barulah kita salat witir 1, tamatkan dia dengan witir 1 rakaat. Itu yang terbaik insya-Allah. Tamatlah kita. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada kita tamat di situ dulu insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.